Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan ringkas kitab Al-Um. Kitab yang saya gunakan ini adalah kitab mukhtasar. Kitab mukhtasar, bukan kitab yang lengkap lah. Seperti mana yang asal, ni ringkasan yang direkaskan oleh Syekh Hamid. Syekh. Jadi terjemahan kitab ini ada tiga jilid, ada 3 jilid. Jadi perbincangan pada pagi ini masih lagi berkait dengan sujud sahwi, iaitu qaul Imam Syafi'i yang ke-489, muka surat 199, kitab terjemahan. Imam Syafi'i berkata, ni qaul yang ke-489, sesiapa yang ragu dalam salatnya. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, ni qaul yang ke-489, sesiapa yang ragu dalam salatnya, dia tidak mengetahui apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia wajib meneruskan salat atas dasar keyakinannya. Jadi dalam qaul yang ke-489 ini jelas, dan perkara ini sebenarnya perkara yang kita sudah setia maklum. Apabila seseorang itu dia rasa ragu ataupun syak tentang rakaat salat, apakah dia telah melaksanakan 3 ataupun 4 rakaat, maka dia kena ambil, dia kena terima, dia kena lakukan ataupun dia kena ikut apa yang dia yakini. Jadi bila sebut 3 ataupun 4, sebenarnya yang yakin adalah 3. Yang ragu tu sebenarnya 4. Seperti juga kis 4 ataupun 5. Tentu dah yang 4 tu yang yakinnya, 5 tu yang ragu. Sebab tidak ada salat yang 5 rakaat itu. Salat fardu. Itu yang dimaksudkan di sini. Maka wajib dia kena ambil, dia kena terima ataupun dia kena lakukan yang meyakinkannya. Jadi yang yakin di sini maknanya kena ambil yang kurang antara 3 ataupun 4. Sebenarnya yang ragu, yang tidak pastinya 4. 3 itu sudah pasti. Sudah pasti 3 itu. Cuma yang ragu sebenarnya 4. Begitu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika selesai dari salatnya, yakni setelah tasyahud, maka beliau melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali sebelum salam. Jadi Imam Syafi'i memperkuatkan pendapat atau pernyataan ini dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Di sini Imam Syafi'i tidak kemukakan teks riwayat itu. Tapi riwayat ini popular lah dalam bab sujud sahwi ini. Yang mana dalam riwayat ni, iaitu riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ni hadis qauli, hadis yang Nabi sebut. Kalau yang perbuatan Nabi tu ada hadis lain. Ni yang Nabi sebut. Nabi kata apabila seseorang kamu tu syak tentang salat dia, dia tidak jelas. Syak itu berlaku dari sudut yang dalam hadis ni lah sebut. Dia tidak tahu berapa rakaat dia salat, sama ada 3 ke ataupun 4. Maka dia kena buang yang syak itu. Jadi yang syak itu sebenarnya 4. Jadi dia kena ambil yang 3. Dan hendaklah ia bina keputusan dia itu di atas yang meyakinkan dia. Dan kemudian selepas itu dia kena sujud
sahwi, 2 kali sujud sebelum ia memberikan salam. Tapi kalau dia syak 5, lah, maka dia kena lakukan 4 lah. Rupanya dia lakukan 5, maka dia kena turun untuk tasyahud akhir dan dia kena sujud sahwi lah. Dia kena sujud sahwi. Cuma dalam hadis ni, di hujung hadis ni Nabi sebut katalah seseorang itu dia tidak sempat, bila dia syak pada rakaat kelima, terus dia dia duduk lah. Dia duduk. Mana sebelum sempat dia menyempurnakan rakaat yang kelima, mana pada ketika itu dia teringat, ketika dia berada pada rakaat kelima, maka dia duduk untuk tasyahud akhir dan dia bagi salam. Dan Nabi kata perbuatan itu sebenarnya perbuatan itu dia menimbulkan kemarahan syaitan. Dia menimbulkan kemarahan syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan nak ganggu dia, tiba-tiba dia tidak ikut, dia ambil yang meyakinkan. Dia sujud sahwi. Begitu juga kalau dia katalah dia berada pada tasyahud tu, rupanya rakaat yang kelima, katalah seorang itu dia lupa. Bila dia berada pada rakaat kelima ketika tasyahud, baru dia teringat. Maka kedua-dua tu dia kena sujud sahwi. Dan dengan sujud sahwi itu dia menimbulkan kemarahan syaitan. Sebab syaitan ni sebenarnya dia nak ganggu kita, tiba-tiba kita kembali kepada asal. Mana kita kembali kepada keadaan lupa kita tu, kita sujud membesarkan Allah. Jadi sujud itu sebenarnya dengan maksud membesarkan Allah. Dan untuk menunjukkan kita ni sebagai orang yang lemah, syaitan sangat marah. Sebab syaitan ni sangat benci kalau kita tunduk kepada Allah. Kita meletakkan kesalahan kita tu, menunjukkan kerendahan kita, dan kita sujud pada Allah sebagai nak mengagungkan kebesaran Tuhan. Jadi setiap kesalahan kita buat itu, kita menghinakan diri di hadapan Allah dengan menyatakan kebesaran Tuhan dan kerendahan kita. Syaitan sangat benci. Sebab tu Nabi kata dia akan menimbulkan targhiman lisyaitan. Dia menimbulkan kemarahan syaitan. Jadi makna sujud sahwi kalau kita tengok dalam konteks hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ni, mana ada 2 hikmah lah selain daripada hikmah lain. 2 hikmah yang paling besar. Yang pertama sekali, untuk lawan syaitan. Sebab syaitan ganggu kita tu. Ketika kita lupa tu, syaitan ganggu kita. Gangguan itu daripada syaitan. Yang kedua, di situ ada unsur membesarkan Tuhan. Dengan menyedari. Membesarkan Tuhan dalam konteks mana? Konteks menyedari kelemahan diri, yakni lupa. Dan dalam masa yang sama kita angkat kelemahan kita tu dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita ni, yang kita tidak lupa, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tunduk pada Allah. Kita tunduk kepada Allah. Jadi syaitan bencilah. Sedangkan syaitan ni antara target dia adalah supaya kita ni lupa kepada Allah. Supaya kita ni tidak dekat dengan Allah. Tiba-tiba dengan sebab kelemahan kita tu, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu suatu perkara yang bercanggah dengan kehendak dan objektif syaitan. Jadi di sini kita nampak bahawa kita kena kembalikan segala kelemahan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud memuja Allah, mengagungkan Allah. Kita ni lemah sangat. Barulah timbul keinsafan. Itu tujuannya. Dan perkara itu sangat dibenci oleh syaitan. Baik, seterusnya Imam Syafi'i berkata lagi. Ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini dalam riwayat Muslim ada disebut. Qaul yang ke-490, Imam Syafi'i berkata, lupa dalam salat. Tak kiralah sama ada lupa itu dalam bentuk kurang ataupun terjadi lebih daripada yang sepatutnya. Sama ada sedikit maupun banyak, maka sujud sahwi 2 kali dianggap cukup untuk menutupi kesilapan itu yang dilakukan itu. Dan pada kedua sujud sahwi terdapat tasyahud serta salam. Ini bagi yang ada kitab kukuk dia silap faham. Yang maksud pada kedua sujud sahwi itu terdapat tasyahud serta salam, maksudnya sujud sahwi ini berlaku antara tasyahud akhir dengan salam. Maknanya sebelum selesai tasyahud akhir, sebelum kita bagi salam, antara itulah kita lakukan sujud sahwi itu. Sujud sahwi itu.
Imam Syafi'i berkata lagi dalam qaul yang 491, mana kena jelas yang sujud sahwi itu 2 kali dilakukan sebelum salam. Maknanya selepas tasyahud akhir. Itu maksudnya. Ini berdasar pada sebab setengah terjemahan ni, kalau kita lihat teks Arab tu, itu lebih mudah kita faham. Baik. Qaul Imam Syafi'i yang ke-491. Imam Syafi'i berkata, lupa dalam solat dia terbagi pada 2 jenis. Pertama, meninggalkan sesuatu yang wajib dikerjakan dari gerakan salat, seperti berdiri pada rakaat kedua dan tidak duduk tahiyat. Itu kena buang ya. Bagi yang ada teks, cuba perhatikan. Meninggalkan sesuatu yang wajib, atau di sini harus, kena ingatlah harus ni maknanya wajib. Yang wajib dikerjakan dari sudut gerakan, yakni perpindahan rukun misal. Seperti berdiri pada rakaat kedua. Tidak duduk tahiyat. Rakaat kedua tu maksudnya dia tidak tahiyat awal, terus bangun. Itu maksudnya. Jadi, dan meninggalkan, lupa itu potonglah. Potong kalimah itu. Atau meninggalkan salat sebelum menyempurnakannya, serta yang serupa dengannya. Ini dari sudut pengurangan. Jadi, dia selesai salat tu dalam keadaan ada bahagian-bahagian tertentu, sama ada yang fardu ke. Tapi kalau yang fardu tu dalam mazhab Syafi'i dia kena tambah rakaat lah. Tapi kukuk mana pun kena sujud sahwi juga. Kena sujud sahwi juga. Katakanlah tertinggal 1 rakaat, dia pun bagi salam. Salat tu 4 rakaat. Tiba-tiba dia salat 3 dalam keadaan yakin. Kemudian dia bagi salam. Selepas tu baru teringat, rupanya 3 rakaat. Dia kena masuk semula. Dia kena tambah 1 rakaat bila masa tu tidak terlalu panjang. Dalam keadaan sekejap seperti yang saya sebut sebelum ni, dia kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi. Ataupun dia tertinggal sesuatu yang tidak rukun, kena sujud sahwi juga. Cuma yang pentingnya bahagian pertama ni maknanya solat itu tidak cukup dari segi gerakannya. Dari segi rukun ataupun gerakan yang sunat tidak cukup, boleh sujud sahwi. Itu disunat sujud sahwi lah. Cumanya kalau rasa rakaat, dia kena tambah rakaat, tapi tetap juga kena sujud sahwi. Katalah tertinggal 1 rakaat dengan keadaan lupa lah, dia boleh tambah, tak perlu dia ulang semula daripada awal. Dia kena tambah 1 rakaat dan dia kena sujud sahwi. Maknanya bahagian pertama itu dari sudut kurang. Amalan solat tu kurang. Kena sujud sahwi. Yang kedua, berlaku lebihan. Lebihan perbuatan dalam solat. Misalnya melakukan gerakan yang tidak harus dilakukan seperti rokok sebanyak 2 kali. Katakanlah rokok tu dia lakukan 2 kali, tersilap lah. Rokok pertama, dia i'tidal, kemudian dia rokok pula untuk kali yang kedua. Dalam keadaan lupa. Boleh berlaku kalau ini ada berlaku. Jadi itu makna berlaku penambahan. Berlaku penambahan, dia kena sujud sahwi juga. Ataupun dia sujud terlebih dahulu. Daripada qiyam tu terus sujud. Tak ada rokok. Maka dia kena buat semula lah rokok dan kena sujud sahwi. Maknanya dia kena bangun, dia kena rokok. Maknanya tidak perlu tambahan rakaat. Cumanya itu kalau pengurangan lah. Kalau berlaku penambahan, sujud rokok 2 kali ataupun sujud sebelum rokok, jadi maknanya berlaku tambahan sebab dia rokok itu rokok yang tersalah, sujud yang tersalah. Kemudian bangun semula, dia laksanakan rukuk yang dia tertinggal, kemudian dia sujud. Maknanya sujud itu sudah lebih. Sujud yang mula-mula tu merupakan tambahan yang tersalah. Baik, itu kata Imam Syafi'i pembahagian. Maknanya sujud sahwi ini berlaku dengan sebab berlaku pengurangan dalam perbuatan salat dan berlaku lebihan atas asas tersalah itu, terlupa. Itu maksudnya. Apabila seseorang musalli meninggalkan kunut pada salat fajar, kita kena ingatlah yang kita bincang ni, saya tidak nak bincang kunut tu dari sudut khilaf di kalangan ulama itu. Kita tidak bincang itu. Cuma kita nak bincang dalam konteks mazhab Syafi'i. Jadi seperti yang kita maklum bahawa ini salat sunat kunut pada salat subuh, ini perkara yang sangat ditekankan. Walaupun kalau tinggal itu tidak membatalkan salat sebab dia termasuk dalam sunat, bukan wajib. Tetapi sunat itu sunat yang ditekankan sehingga kalau tertinggal dengan sebab lupa, dia kena sujud sahwi. Tak apalah. Ini dalam konteks mazhab Syafi'i.
maka dia harus melakukan sujud. Harus ni bukan makna wajib. Harus di sini bukan makna wajib. Walaupun dalam setengah keadaan harus itu dengan makna wajib. Tapi di sini tidak. Kerana kunut itu termasuk perbuatan salat yang telah ditinggalkan. Sebab kunut tu ditekankan dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kalau tempat kita ni, kalau kita jadi imam ke, kita tidak kunut, itu perkara yang dianggap besar. Dianggap besar lah. Mana kalau ada imam yang tidak lakukan kunut itu, dia akan dipanggil oleh pihak berwajib. Itu besarnya kunut. Tapi kalau ada, tu kita pelik tu juga tu. Kalau ada yang saya hadis palsu tu, tidaklah dianggap besar sangat. Tapi kalau tinggal kunut ni, dianggap lebih besar daripada menyebarkan kita kata hadis palsu tu. Itu di segi kenyataan yang kita tengok lah. Ini suatu perkara yang sangat menyedihkan kita lah. Padahal kalau nak kira kunut, tidaklah berdosa tinggal kunut itu. Tapi sebar hadis palsu, menyatakan maklumat-maklumat yang tidak ada kena-mengena dengan agama di atas masjid, itu suatu perkara lebih besar. Sepatutnya pihak berwajib kena klasifikasikan dengan betul lah sesuatu isu tu. Supaya tidak jadi isu-isu yang besar diremehkan, isu yang kecil dibesarkan. Supaya tidak berlaku demikian. Apabila seseorang itu meninggalkan kunut pada salat witir, ni salat sunat lah, maka tidak wajib atasnya melakukan sujud sahwi. Kecuali witir pada separuh akhir dari bulan Ramadan. Apabila ia meninggalkan kunut pada witir ini, maka dia harus, bukan wajib, harus di sini bukan wajib, maka dia harus sujud sahwi. Ini dalam konteks mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain itu tidak begitulah. Ini dalam konteks mazhab Syafi'i. Cuma nasihat saya lah. Mana kalau kita jadi imam di kalangan, contoh sebab di Malaysia ni, kita kata mazhab yang diterima pakai adalah mazhab Syafi'i. Jadi kita kena hormat juga kalau kita jadi imam. Bagi saya lah, pandangan saya, mungkin ada yang tak setuju. Mana kita ikutlah. Walaupun kita berpendapat, misalnya kalau ada seorang itu berpendapat bahawa kunut tu tidak ada. Kunut tu kunut nazilah. Ni perbincangan lah, perbincangan ulama. Walaupun dia berpendapat itu, kalau dia jadi imam, pada pandangan saya dia kena hormat lah amalan setempat masyarakat. Sebab umum, sebab dia kunut ni, kadang-kadang ialah dianya sunat saja tapi dianggap besar. Kita kena bagi penjelasan kepada umat ini supaya dia faham kedudukan itu dalam mazhab. Perkara ni khilaf lah. Sebab kadang-kadang kunut tu dianggap lebih besar daripada seperti yang saya sebut tadi lah. Kukuk mana pun kita kena hormat. Ini termasuk dalam adab lah bagi saya. Kalau kita jadi imam, kalau kita jadi imam. Kecuali kalau dalam negeri itu, mana pihak berotoriti telah mengisytiharkan bahawa kunut itu kita kembali pada hukum asal, dia tidak wajib, sunat. Ataupun mungkin pihak berotoriti dalam negeri itu berpendapat bahawa lebih baik tidak dilaksanakan kunut. Kita ikutlah. Tapi kalau dalam sesebuah negeri, dalam wilayah di Malaysia ni, negeri-negeri di Malaysia ni, kalau pihak yang berotoriti, Majlis Agama Islam negeri, menetapkan kena baca, kita bacalah kalau kita jadi imam. Atau kalau kita jadi imam. Jadi kalau kita berpegang dengan pendapat ulama Islam, ulama kita juga, kena ingat, jangan silap faham. Mana ulama kita ni bukanlah ulama yang bermazhab Syafi'i saja. Saya bimbang juga, kukuk kita ni terlalu bermazhab sehingga kita menafikan ulama Islam yang tidak mazhab Syafi'i, seolah kita menganggap dia tu tidak ulama kita. Itu bahayalah. Imam Malik tu ulama kita juga, guru Imam Syafi'i. Sebab tu banyak juga pendapat dia yang diterima pakar di Malaysia ni. Walaupun ustaz-ustaz tidak beritahu pada masyarakat. Sebenarnya banyak dah pendapat-pendapat lain yang diterima pakar dalam bab muamalat dan sebagainya. Dalam bab ibadat, haji dan sebagainya. Cuma perkara itu tidak diperjelaskan. Itu sedikit tidak amanah lah daripada pihak tertentu itu. Jadi kukuk mana pun perkara ni perlu kita jaga. Khususnya bila melibatkan masyarakat umum. Tapi kalau untuk peribadi kita, itu tidak jadi masalah. Misalnya bila kita salat sendirian, kita tidak mau baca kunut, itu saya rasa tidak jadi masalah. Dalam keadaan kita faham isu itu, faham hukum itu, dia tidak jadi masalah. Tapi kalau kita jadi imam, itu kita kena urus dengan cara yang baik lah. Kalau tidak, dia akan timbul fitnah. Dan Imam Syafi'i pun begitu. Kalau kita baca dalam kitab-kitab bagaimana Imam Syafi'i
Bila dia masuk dalam mazhab lain, dia akan ikut pendapat itu. Kalau dia jadi imam lah dalam salat itu. Baik. Kalau meninggalkan kunut pada salat sunat, misalnya salat witir, maka tidak mesti dia melakukan sujud sahwi. Kecuali witir itu pada separuh akhir Ramadan. Seperti yang menjadi amalan di Malaysia hari ini. Itu kenalah, itu pun sunat, tidak wajib. Apabila ia meninggalkan kunut witir, maka ia harus melakukan sujud sahwi. Harus di sini maknanya sunat, bukan wajib. Sujud sahwi ada setengah-setengah tersebut sunat tu muakkad. Sunnah muakkadah. Mana sunat yang ditekankan. Baik, sujud sahwi pada salat fardu dan salat sunat sama saja. Baiklah dia tu laki ke perempuan ke, sama saja. Dilakukan secara berjemaah atau sendiri. Mana boleh ada. Kita kata, mungkin ada di kalangan kita dia berpendapat begini. Dia kata yang salah tu imam, bukan kita. Imam tersalah. Kenapa makmum kena sujud sahwi bersama imam? Tak. Di segi peraturan, berjamaah. Ini disiplin berjamaah. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kita sujud sahwi sebab sujud sahwi itu atas dasar ikut imam. Dan sujud sahwi itu sendiri sebagai membesarkan Allah. Lemahnya kita ni sebagai manusia. Allah SWT kalau dia bagi kita ingat, maka kita ingat. Tapi bila dia buat kita lupa, kita lupa. Kukuk mana pun lupa itu sebenarnya kehendak syaitan juga. Syaitan suka sangatlah kita lupa tu. Padahal dari sudut lain, dari sudut akidah kita, ayatnya kuasa Allah. Dia boleh melupakan kita, dia boleh menyebabkan kita jadi ingat. Hakikatnya Allah. Tetapi lupanya kita sehingga jadi terjejaslah ibadat. Syaitan sangat suka perkara itu. Sebab tu syaitan ni dia ada godaan dia, waswas dia supaya kita tersalah dalam salat dengan sebab lupa dan sebagainya. Jadi kita kembalikan semua itu kepada Allah. Syaitan sangat bencilah perkara itu. Dan itulah sebenarnya sifat orang Islam. Semua perkara dia kembali pada Allah. Baik, seterusnya kita masuk bab sujud tilawah dan juga sujud syukur. Ini masih lagi bab sujud. Tadi sujud sahwi, ni sujud tilawah. Sujud tilawah ni mana sujud kerana baca Quran itu. Baca Quran itu dia ada tempat-tempat tertentu sunat sujud. Dia panggil sujud tilawah. Misalnya sujud pada ketika baca surah Sajdah itu sujud tilawah. Cuma kita dia panggil sujud sajdah. Sajdah tu makna sekali sujud. Dalam mana-mana surah pun, bila ada tanda kubah itu, dia tulis di tepi itu, di tepi dia punya muka surat tu sajdatun. Maknanya sekali sujud. Sajdatan. Usjud sajdatan. Sujudlah engkau dengan sekali sujud. Maknanya sujud itu dia panggil sujud tilawah, hak betulnya. Tapi orang kita ni oleh kerana surah Sajdah dibaca setiap hari Jumaat, akhir sekali secara tidak langsung tanpa disedari jadi sujud tu sujud sajdah. Sedangkan sujud sajdah tu dalam mana-mana surah pun kita boleh sebut sujud sajdah. Suratul Hajj, suratul Najm, semua tu sujud sajdah. Sujud makna sekali sujud. Sujud dengan sekali sujud. Nama dia sebenarnya sujud tilawah. Itu nama yang sebenarnya. Masalah sujud tilawah telah disebutkan berkaitan dengan perbezaan antara Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma yang berkaitan dengan perbezaan hadis serta perbezaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i sebanyak 2 kali. Kita telah sebut dah sebelum ni. Baik, tak apalah. Jadi sebelum kita pergi kepada perbincangan seterusnya, perlu diketahui lebih awal bahawa sujud tilawah ini memang sabitlah. Cumanya ada tempat-tempat tertentu dalam Quran itu dia jadi khilaf. Misalnya dalam suratul Hajj itu. Dan suratul Hajj itu ada 2 sujud. Ada setengah sahabat kata sekali. Jadi ulama pun berbeza pandangan dalam konteks itu. Berbeza pandangan itu disebut di sini. Tetapi sujud tilawah itu sendiri memang sabit. Ada. Baik. Qaul yang ke-492, Imam Syafi'i berkata, telah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, ayat-ayat sujud tilawah terdapat pada surah Alif Lam Mim Tanzil, yakni surah As-Sajdah, surah An-Najm dan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni suratul Alaq. Imam Syafi'i berkata dalam qaul ke-493. Jadi terlebih dahulu dalam qaul 492 Imam Syafi'i berkata berdasar pada riwayat daripada Sayyidina Ali bahawa tempat untuk sujud tilawah dalam Al-Quran itu terdapat dalam surah
As-Sajdah, surah An-Najm dan juga surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suratul Hajj pun ada, dalam riwayat Suratul Hajj pun ada. Baik, kita tengoklah di sini. Itu mengikut riwayat Sayyidina Ali. Qaul Imam Syafi'i akan 493, di mana Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan pula daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa ia sujud pada suratul Hajj sebanyak 2 kali. Maknanya dalam riwayat Sayyidina Ali, riwayat mula-mula yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Sayyidina Ali kata sujud tilawah ada pada surah Sajdah, suratul Najm dan suratul Alaq. Tapi dalam riwayat lain daripada Sayyidina Ali juga, dia menyebutkan bahawa dia sujud 2 kali. Sujud tilawah ketika dia baca suratul Hajj. Kalau boleh tengok Quran lah, cuma di sini kalau dalam surah Sajdah tu ayat 15 tu lah, surah An-Najm ayat 62. Kalau surah Al-Alaq itu ayat 19. Kalau dalam suratul Hajj itu mana ayat 18 dan ayat 77. Jadi suratul Hajj itu khilaf di kalangan ulama. Baik. Kata Imam Syafi'i lagi, di bawah qaul yang ke-493, berdasarkan hal ini, yakni riwayat daripada Sayyidina Ali ini, maka kami katakan, kami ini maksudnya Imam Syafi'i dan kira-kira kelompok yang sependapat dengan Imam Syafi'i lah. Sesungguhnya hal ini adalah pandangan majoriti ulama sebelum kami. Jadi sebelum kami, ulama-ulama sebelum kami, bahkan sahabat pun berpandangan bahawa memang ada wujud sujud tilawah ini. Mana bukan 2 kali sujud, sekali sujud. Kemudian Imam Syafi'i dalam qaul yang sama telah mengemukakan riwayat. Telah disebut contoh-contoh. Misalnya telah diriwayatkan pula oleh Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahawa mereka mengingkari sujud yang kedua pada suratul Hajj, kata khilaf tadi. Dan hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu tersebut telah menyelisihinya. Sayyidina Ali kata 2 sujud dalam suratul Hajj, ayat 18 dan ayat 77. Tetapi kalau mengikut setengah-setengah sahabat, misalnya Sayyidina Umar, Ibnu Abbas, dia kata tak ada. Yang kedua tu tidak ada. Sujud dalam suratul Hajj hanya pada ayat ke-18 saja. Tapi Sayyidina Ali, dia buat 2. Dia lakukan 2 sujud dalam suratul Hajj. Maknanya di kalangan sahabat pun sudah berlaku khilaf. Baik, seterusnya, qaul 494. Qaul 494, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Abu Musa, bahawa Ali radhiyallahu anhu tak kala dilempar dengan majdah. Ini ada sedikit kesilapan terjemahan ini. Ini ada satu kes yang berlaku, saya pun tidak sempat rujuk secara detail kes ini. Cuma dalam beberapa kitab yang saya sebut tu, yang saya sempat rujuk, dia tidak sebut secara detail. Cuma ada berlaku kes Sayyidina Ali pernah dilempar dengan kayu. Majdah sebenarnya. Majdah ni mana kayu yang digunakan untuk macam sodet lah, senduk kita kata. Senduk. Orang Kelantan panggil sodet, senduk. Ataupun kayu yang dibuat bercabang begitu dengan tujuan untuk kita kata sebagai digunakan untuk kita kata uli lah, untuk uli tepung dan sebagainya. Itu. Orang Arab dulu dia uli tepung, dia guna kayu. Kayu tu dia buat, dia cari mana dahan yang bercabang. Dahan yang bercabang. Baru dia untuk dia uli tepung itu. Itu dia panggil majdah. Jadi pernah Sayyidina Ali dilemparkan dengan al-majdah. Lalu dia menjatuhkan diri dengan sujud sebagai sujud syukur. Begitu disebut. Jadi yang hendak jadi poin yang utama dia, sebab dia punya sejarah ini, latar belakang sejarah ini saya tidak sempat nak rujuk dengan detail. Dalam beberapa kitab saya tengok dia sebut tidak jelas lah. Dia sebut tidak jelas. Kukuk mana pun kes ini diambil sebagai dalil oleh Imam Syafi'i bahawa ada sujud itu. Tapi sujud di sini bukan maksud sujud tilawah ni. Sujud syukur. Sujud syukur. Sebab kita bincang ni sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi kalau sujud tilawah memang ada sabit berdasar pada amalan sahabat. Begitu juga sujud syukur pun begitu juga. Kami mengatakan bahawa tidak mengapa melakukan sujud syukur. Bahkan kami menganggapnya sesuatu yang sunat lah. Itu maksudnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Telah diriwayatkan daripada Nabi SAW, beliau melakukan sujud syukur. Sayyidina Abu Bakar pun begitu. Sayyidina Umar pun begitu juga. Mereka itu mengingkari
dan memandang makruh sujud syukur itu. Namun kami mengatakan tidak mengapa melakukan sujud syukur kepada Allah SWT. Jadi ada juga setengah ulama kata tak ada. Syariat sujud syukur ni tidak ada. Khilaf lah. Kukuk mana pun khilaf. Tapi Imam Syafi'i dan juga mazhab Syafi'i terima sujud syukur itu termasuk dalam syariat yang sunat. Baik, perselisihan tentang hadis. Perselisihan tentang hadis. Imam Syafi'i berkata dalam qaul yang ke-495. Ini berkenaan dengan, tak apalah kita baca dulu. Kata-kata Imam Syafi'i yang ke-495 telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Najm. Suratul Najm. Kemudian bersujud bila sampai ayat 60, ayat akhir lah, ayat akhir 62 tu ayat akhir. Fasjudu lillahi. Tu ayat itulah fasjudu lillah wa'budu. Tu ayat akhir. Jadi Nabi sujud. Sujud tilawah. Ni sujud tilawah, bukan sujud syukur. Sujud tilawah. Jadi sahabat-sahabat yang ada bersama Nabi pun sujud bersama Nabi kecuali 2 orang. Dalam setengah riwayat sebut seorang. Tak apalah. Abu Hurairah mengatakan bahawa kedua orang yang tidak sujud itu sebenarnya mereka nak mencari populariti supaya mereka dikenali. Orang lain semua sujud, dia tidak sujud. Cuma cuma dalam beberapa syarah hadis ini menyebutkan bahawa tidak jelas siapa 2 orang. Tapi kukuk mana pun dia ni tidak Islam lah. Sebab Nabi baca suratul Najm ini bukan ketika Nabi salat. Nabi baca di khalayak. Jadi setengah-setengah riwayat mengatakan 2 orang ini mana kafir lah, Walid bin Mughirah, ada kata Umayyah bin Khalaf, ada yang kata Uthbah bin Rabi'ah. Jadi cuma kukuk mana pun tidak ada satu maklumat yang muktamad lah siapa sebenarnya mereka ini. Tapi itulah, ini mana kepala-kepala Quraisy ni. Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, kemudian Uthbah bin Rabi'ah ni antara kepala-kepala Quraisy. Jadi kukuk mana pun 2 orang ni sama ada mereka tu munafik ataupun orang kafir, mereka tidak sujud. Mereka tidak sujud. Secara ringkasnya begitu. Apa yang penting yang hendak disabitkan oleh Imam Syafi'i bahawa ada sujud tilawah. Misalnya dalam suratul Najm ada. Kita tidak boleh sujud sebarangan. Tidak boleh. Kita kena ingat tu. Jangan setiap ayatnya kita rasa terkesan pada diri kita, maka kita pun sujud atas maksud sujud tilawah. Itu tidak boleh begitu. Sebab sujud tilawah ni berlaku secara tauqifi, secara maklumat. Bila kita tahu daripada Nabi, sabit dasar kepada hadis yang sahih, bolehlah kita sujud. Kita tidak boleh sujud sembarangan. Sebab kalau di kalangan sahabat tu khilaf lagi. Dalam suratul Hajj, sama ada ayat 18 atau ayat 77. Sayyidina Ali kedua-dua. Tapi Sayyidina Umar, Ibnu Abbas kata tidak. Ayat yang ke-18 saja, itu pun khilaf. Jadi kalau tidak ada dalil langsung, tidak boleh. Kalau kita buat juga, itu tidak termasuk dalam amalan sunat. Nak sujud tu boleh sebagai tanda syukur. Bukan sujud tilawah. Sujud tilawah ni sempena ayat tertentu yang sabit berdasarkan kepada hadis sahih bahawa Nabi ada buat. Kita boleh buat. Itu dia panggil sujud tilawah. Sempena baca Quran. Berkait dengan ayat tertentu yang sabit daripada Nabi. Sebabnya begini, bila kita bercakap tentang Quran ni, kena sangat berdisiplin. Peraturannya sangat ketat. Jangan mudah-mudah kita buat kesimpulan terhadap ayat. Ayat ini untuk penyakit ini. Padahal perkara itu tidak disebut oleh Nabi. Pandai-pandai kita. Kadang-kadang ayat itu tak ada berkait pun dengan penyakit. Ayat itu berkait dengan ketuhanan. Dengan ketuhanan Allah. Dengan rububiyah Allah. Dengan uluhiyah Allah. Tak ada berkait. Padahal kita boleh baca mana-mana ayat Al-Fatihah ke, kemudian kita bertawassul dengan ayat itu. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita. Sekadar itu boleh. Tapi nak menentukan ayat ni khasiat dia untuk sakit lutut. Ayat ni khasiat dia untuk sakit jantung. Itu tidak boleh. Sebab Nabi yang diturunkan Quran kepada dia pun tidak sebut hikmah. Tidak sebut hikmah itu. Tiba-tiba kita boleh sebut. Daripada mana? Akhir sekali setengah-setengah kata daripada pengalaman. Tajribah. Mujarrabat ulama. Itu karut. Itu karut. Tidak boleh diterima sama sekali. Jadi kalau kita baca ayat, cuma kita bertawassul dengan ayat. Itu termasuk amalan kita. Dengan berkat yang kita baca, ya Allah, sembuhkanlah penyakit. Itu tak apa tu. Itu boleh.
Waktu boleh begitu. Mana bertawassul dengan amal yang baca Quran? Waktu boleh. Sebab tu kalau kita sakit, selain daripada kita berubat, berusaha, berikhtiar melalui cara zahir yang dituntut oleh agama kita, kita juga kena berdoa kepada Allah. Dengan cara kita bertawassul dengan amal lagi. Bila kita baca ya Allah, berkat baca Al-Quran aku ini, ya Allah, kau sembuhlah penyakit aku. Boleh begitu, itu semua ulama terima. Itu termasuk dalam tawassul syar'i. Jangan pergi ke kubur. Baik. Qaul yang ke-496, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit bahawa ia membaca suratul Najm di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak melakukan sujud. Diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit bahawa ia membaca suratul Najm dekat Rasulullah. Maksudnya Rasulullah dengar lah. Namun beliau tidak melakukan sujud. Dia tidak sujud. Ini isyarat sebenarnya, bagi saya ini isyarat bahawa sujud itu sunat. Mungkin dalam keadaan yang tidak sesuai, kita tak perlu sujud. Tapi kalau dalam keadaan sesuai, kita sujudlah. Kita baca Quran di rumah kita, di masjid, ataupun tempat yang sesuai, kita sujud. Itu. Imam Syafi'i berkata lagi dalam qaul yang ke-497, pada suratul Najm, terdapat satu tempat untuk sujud tilawah. Saya tidak menyukai seseorang meninggalkan sujud tilawah. Apabila seseorang meninggalkannya, maka saya menganggap itu makruh. Kata Imam Syafi'i. Dia kata makruh. Namun dia tidak perlu qadha lah. Dia tidak perlu qadha. Yang tidak perlu sujud selepas itu. Bila dia melepasi dah ayat yang sepatut dia sujud, dia tidak perlu sujud sebagai sujud qadha. Sujud ganti. Kerana apa? Kerana sujud tilawah ni bukanlah sujud yang wajib. Bukanlah sujud yang fardu. Tetapi makruh. Maknanya Imam Syafi'i antara ulama yang memandang ada sujud tilawah dan Imam Syafi'i memberatinya. Maknanya dia anggap muakkad itu. Apabila seseorang berkata, adakah dalil bahawasanya sujud tilawah itu tidak fardu? Katakanlah ada orang tanya. Ada orang tanya begitu. Adakah dalil bahawasanya sujud tilawah itu tidak fardu? Sebab bagi Imam Syafi'i tidak fardu lah. Tapi ada yang kata fardu, ada. Tapi itu bukan pendapat ramai. Tapi ada yang kata fardu. Di sini timbul satu kemusykilan. Kalau ada orang bertanya, adakah dalilnya? Adakah tidak dalil yang menunjukkan bahawasanya sujud tilawah itu tidak fardu? Seperti mana pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak fardu. Dikatakan kepada, maka Imam Syafi'i pun jawablah bahawa sujud yang fardu, yang wajib, hanya sujud dalam salat sahaja. Seperti mana Allah berfirman dalam suratul Nisa tu. Sesungguhnya salat itu adalah suatu kewajipan yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Maknanya salat itu maksudnya perbuatan-perbuatan salat yang ada dalam salat. Kesalat-salat mana perbuatan-perbuatan tertentu yang bermula daripada takbir sampai kepada salam, semua perbuatan itu adalah termasuk dalam yang wajib lah. Ini kita ambil yang wajib. Yang sunat tu kita tak kira yang wajib. Sujud ni termasuk yang wajib. Jadi yang maknanya sujud yang wajib itu hanya dalam fardu sahaja. Itu dalil. Difaham secara mukhalafah. Difaham sebaliknya. Jadi itu jawapan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kata-kata Imam Syafi'i dengan membawakan dalil ayat 103 suratul Nisa ini menunjukkan bahawa yang dikatakan wajib itu salat fardu, yang salat wajib itu sudah ditentukan oleh Allah dengan berwaktu itu. Sebenarnya itu jawapan untuk menunjukkan bahawa sujud yang ada dalam salat fardu itu saja yang dikatakan wajib. Jadi kalau sujud lain sama ada tilawah ke, sujud syukur ke, itu termasuk dalam amalan sunat. Baik, seterusnya. Perselisihan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Malik, saya bertanya kepada Syafi'i tentang sujud pada ayat Izas sama'un syaqqat, surah Insyiqaq itu. Izas sama'un syaqqat, apabila langit telah terbelah. Ini ayat pertama suratul Insyiqaq. Mana saya tanya beliau tentang sujud pada Izas sama'un syaqqat. Imam Syafi'i berkata, mana pada ayat Izas sama'un syaqqat ada sujud. Maknanya sujud tilawah lah.
Jadi bila Imam Syafi'i jawab begitu, lalu saya bertanya, saya di sini maksudnya Imam Malik. Imam Malik ini guru Imam Syafi'i lah. Lalu saya bertanya, apakah alasan anda mengatakan hal ini? Ini mana munaqasyah, perbincangan antara guru dengan murid. Jadi Imam Malik tanya, apa alasan engkau wahai Syafi'i? Dalam pendapat engkau mengatakan ada tu mana dalil? Maknanya Imam Malik minta dalil. Imam Malik minta dalil daripada Imam Syafi'i dalam kenyataan dia. Ini tradisi ulama kita. Dan tradisi ini adalah tradisi Islam. Minta dalil dalam sesuatu isu yang berkait dengan ibadat. Dia kena ada dalil. Jadi dalil itulah sebenarnya yang mengawal kita untuk bercakap. Jadi kalau tidak ada dalil, kita tidak boleh bercakap. Jadi kena pastikan kalau kita mengajar orang-orang kampung, apa yang kita sebut tu semuanya ada dalil. Walaupun kita tidak sebut dalil daripada kitab mana, tapi kena pastikan kita sebagai yang mengemukakan fakta-fakta agama kepada orang kampung, kita kena pastikan dalam diri kita ada dalil. Kena pasti. Walaupun orang kampung dia tak minta dalil, tapi kita ni kena minta dalil. Kita ni kena ada dalil. Tujuan dalil ni supaya nak mengawal fakta tu. Supaya fakta yang dikeluarkan tu mesti fakta yang ada sandaran dia. Itu maksud dalil. Kita sebut atau tidak sebut dalil kepada hadirin, khususnya orang kampung, itu hal yang kedua. Kalau tidak ada disiplin itu, maka setiap orang boleh bercakap apa sahaja. Seolah-olah agama ini mengikut selera masing-masing. Agama, standard agama Islam ni tidak begitu. Sebab tu dia, agama Islam ni, kita kena terima beginilah. Agama Islam ni agama yang Allah Subhanahu Wa Taala letak tanggungjawab pada setiap orang Islam untuk jaga. Dalam salah satu bentuk penjagaannya, umat Islam ni dia ada semangat jihad. Bila ada orang bercakap tentang agama, bila perkara itu dirasakan ada tidak betul, tidak tepat, peliklah, maka disitulah akan lahir umat Islam, sama ada mereka ulama atau orang biasa, mereka akan bertanya ke dalil. Itu sebenarnya sebab ditanya ke dalil secara khusus bila timbul kesangsian itu. Kalau kita sebut tu sesuatu yang jelas dan semua orang tahu, tak apa. Tapi kalau kita sebut sesuatu yang kononnya amalan Nabi, tiba-tiba ramai yang tidak tahu. Di situlah timbul keinginan untuk minta dalil itu. Sebabnya agama Islam ni kalau betul-betul sampai daripada Rasulullah SAW, ulama akan tahu. Sebab itulah kalau kita perhatikan amalan-amalan besar, semua orang tahu. Tapi kalau adalah amalan Nabi buat sekali-sekala, itu mungkin terselindung untuk orang awam. Tapi ulama dia akan tahu. Kalau ada daripada Nabi, walaupun amal itu Nabi buat sekali-sekala. Bukan suatu, ni kalau berkait dengan solat, amalan harian, 5 kali sehari, tak mungkin ulama-ulama kita yang takhasus dalam bidang itu, dia tidak tahu. Tak mungkin. Tiba-tiba kalau ulama pun tidak tahu, itu ya jadi timbul tu daripada mana kamu ambil? Kami yang belajar agama secara khusus daripada puluhan tahun pun tak jumpa. Kemukakan dalil. Jadi bila diminta dalil, wajib kita kemukakanlah. Kalau kita tak ingat, cakap kita tak ingat. Cuma saya pernah baca. Sebut biar jelas. Sebut biar jelas. Kita kena amanah dengan ilmu. Kalau kita berdosa dunia akhirat. Dosa lebih besar sekiranya yang kita sebar itu salah dan diamal oleh ramai orang. Itu lagi besar kesalahan itu. Baik. Jadi bila Imam Malik tanya Imam Syafi'i, apakah dalil yang menjadi sandaran kepada pendapat engkau itu, yang menyatakan adanya sujud tilawah pada idzas sama'un syaqqat itu? Maka Imam Syafi'i pun jawab. Ni lucu ni. Imam Syafi'i kata, Malik telah mengkhabarkan kepada kami bahawasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu membacakan untuk mereka idzas sama'un syaqqat, lalu dia sujud. Padahal riwayat Imam Malik, tu guru dia. Bila mana ia hendak pergi, ia menerangkan kepada mereka bahawasanya Rasulullah SAW sujud ketika membaca ayat idzas sama'un syaqqat. Riwayat siapa? Riwayat tuan guru lah. Malik lah. Kemudian Imam Syafi'i sebut lagi, Malik juga telah mengkhabar kepada kami daripada Ibn Shihab dari Al-A'raj bahawa Umar bin Al-Khattab membaca wan najmi idza hawa, lalu dia sujud, kemudian berdiri dan membaca surah lain. Tak apalah. Ada juga di wan najmi idza hawa. Kemudian dia sujud, kemudian dia berdiri dan membaca surah lain. Rabi' telah mengkhabarkan kepada kami, ia kata Rabi' ni mana anak murid Imam Syafi'i lah,
Saya bertanya kepada Syafi'i tentang sujud pada suratul Hajj. Ia menjawab, padanya ada 2 sujud. Maknanya dia sependapat dengan pendapat Sayyidina Ali lah. Lalu saya bertanya kepadanya lagi, yakni kepada Syafi'i. Siapa yang bertanya ni? Anak murid Imam Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' itu. Ar-Rabi' inilah sebenarnya perawi utama kitab Al-Um ni. Apakah hujah anda mengatakan demikian? Ini Ar-Rabi' tanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, Malik telah menceritakan kepada kami daripada Nafi' daripada Ibnu Umar bahawasanya Ibnu Umar ni sujud ketika dia baca suratul Hajj. 2 kali tempat dia sujud dalam suratul Hajj. Seperti yang saya sebut tadilah, ayat 18 dan ayat 77. Baik, qaul yang ke-499, Imam Syafi'i berkata lagi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Tha'labah bin Safiyah bahawasanya Umar bin Al-Khattab telah salat mengimami mereka di Al-Jabiyah, di satu tempat di Jabiyah. Beliau membaca suratul Hajj dan sujud padanya. Mana Imam Sayyidina Umar sujud 2 tempat dalam suratul Hajj. Sujud 2 tempat. Sebenarnya kenyataan ini terdapat dalam Musnad Imam Syafi'i. Dalam Musnad Imam Syafi'i. Itu berkait dengan sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi kesimpulannya, sujud tilawah dan sujud syukur ni ada sandarannya. Dan sandaran itu kuatlah dalam mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menekankan perbuatan sujud tilawah dan juga sujud syukur. Kerana sabit amalan Nabi dan para sahabat. Walaupun ada khilaf. Tidak dinafikan perkara itu ada khilaf. Seterusnya kita masuk pada bab salat sunat ni. Saya ambil sedikit saja. Imam Syafi'i berkata, sebab dia pendek, kita ambil bab salat sunat ni, dia tidak ringkas saja. Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-500. Imam Syafi'i berkata, di antara salat sunat adalah apa yang telah diperselisihkan oleh Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Telah diriwayatkan daripada Asim daripada Ali, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dubura kulli salatin raka'atain illa al-'asr was-subh. Adalah Rasulullah mengerjakan salat 2 rakaat setiap selesai salat kecuali asar dan subuh. Maknanya berdasar pada riwayat Sayyidina Ali seolah-olah nampak tidak ada sebarang salat sunat selepas salat asar. Itu daripada riwayat Sayyidina Ali. Imam Syafi'i berkata lagi dalam qaul yang ke-501, hal ini menyalahi hadis yang pertama, yakni hadis yang juga diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la tusallu ba'dal 'asr illa an tusallu wasyamsu murtafi'ah. Janganlah kamu melaksanakan salat setelah salat asar kecuali kalian mengerjakannya sedang matahari masih terlalu tinggi. Baik. Sebelum kita pergi pada seterusnya, perlu kita jelaslah riwayat kedua yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i di mana Sayyidina Ali kata tidak boleh salat. Mana selepas kamu selesai salat asar tidak boleh salat kecuali kalau kamu salat boleh kecuali matahari itu masih tinggi. Maknanya apa? Dalam huraiannya, kalau dalam Sunan Nasa'i pun disebut, perbincangan agak panjang, hadis ini sebenarnya merujuk kepada ada salat sunat itu. Tapi mesti dilaksanakan di awal waktu asar itu. Masih awal lagi ketika matahari sedang tinggi. Kalau matahari itu sudah ke arah untuk tenggelam, maknanya ke arah kita kata sudah warna ataupun dah kuning dah. Mana sedikit masa lagi akan masuk waktu maghrib. Pada waktu itu tidak boleh. Itu yang dimaksudkan pada hadis ini kecuali matahari telah masih tinggi. Maknanya matahari itu untuk tenggelam tu agak jauh lagi. Boleh lagi laksana salat. Maknanya pendapat kata-kata Sayyidina Ali ini nampak macam bercanggah lah dengan kata-kata dia yang pertama. Betulkah bercanggah? Sebelum saya pergi kepada perbincangan seterusnya, sebenarnya tidak bercanggah. Jadi kenyataan Sayyidina Ali bahawa Nabi tidak melaksanakan salat, apa-apa salat dengan maksud salat sunat asar. Salat rawatib itu tidak ada. Tu. Jadi berkenaan dengan riwayat kedua Sayyidina Ali, tidak boleh salat asar kecuali kamu salat dalam keadaan matahari itu masih lagi tinggi. Ini isyarat pada, ini juga bukan isyarat pada salat sunat rawatib selepas asar. Sebabnya ada hadis lain, banyak lagi hadis lain yang Nabi salat sunat selepas asar. Salat sunat itu sebagai salat qadha. Mungkin Nabi ada tertinggal salat sunat qabliyah mana-mana salat, ataupun Nabi tertinggal salat sunat qabliyah asar, tak sempat, maka Nabi buat selepas asar. Itu qadha. Qadha itu yang dimaksudnya qadha. Jadi kalau nak qadha pun janganlah sampai ke peringkat akhir waktu asar. Itu maksudnya. Jadi di sini kedua-dua hadis ini sebenarnya tidak bercanggah.
Bahkan dianya merujuk pada dua situasi, dua keadaan. Hadis yang pertama yang melarang salat sunat selepas asar, maksudnya salat sunat selepas asar. Sebab kalau ada salat sunat selepas asar, dia perlu dilakukan selepas asar. Jadi larangan ini menunjukkan tidak ada. Jadi yang boleh salat itu salat yang tidak salat sunat selepas asar. Mana salat sunat lain yang qada, dalam bentuk qada, bukan tunai. Dan Nabi ada buat. Itu yang pertama. Yang kedua, larangan dalam hadis yang kedua, tidak boleh kamu salat asar kecuali keadaan matahari masih tinggi. Ini untuk salat qada. Tak kira lah qada apa pun. Qada yang fardu ke, qada yang sunat ke, salat jenazah ke, semuanya boleh selepas asar. Itu boleh. Itu. Jadi yang ulama kata tidak boleh itu salat sunat selepas asar. Dia tidak ada. Itu yang dimaksudkan di sini. Tapi setengah ulama kata sebenarnya tidak ada khilaf di antara Ibnu Mas'ud dengan Sayyidina Ali itu. Khilaf tu khilaf lafzi saja. Jadi kalau Ibnu Mas'ud kata ada salat sunat tu, maksud salat sunat yang macam qada lah. Jadi kalau Sayyidina Ali kata tidak ada tu maksud salat sunat tunai bagi salat sunat asar selepas asar. Itu maksudnya. Jadi maknanya salat sunat selepas asar ni boleh dikatakan ulama yang kata tidak boleh pun dengan maksud salat sunat selepas asar secara tunai. Secara tunai. Katakanlah seseorang pergi salat asar ke masjid, tiba-tiba imam sudah akad takbir. Mana dia tak sempatlah nak salat sunat sebelum asar. Sedangkan salat sunat sebelum asar merupakan salat sunat yang sentiasa dibuat. Dia boleh qada. Boleh qada. Mazhab Syafi'i pun terima boleh qada. Kalau nak qada, boleh terima, boleh itu. Itu maksudnya. Maknanya itu bukan salat tunai. Tidak. Tapi itu qada. Itu boleh. Dengan syarat salat itu sentiasa dilakukan. Baik. Di antara salat sunat lain yang dipersisihkan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ni sependapat sebenarnya dengan Imam Syafi'i. Mana ada salat sunat selepas asar, tapi salat sunat qada. Ataupun salat sunat tahiyatul masjid. Mana ada. Sayyidina Ali pun kata begitu juga. Sebab tu khilaf sebenarnya, khilaf ni sama ada isu qada ataupun tidak. Itu. Salat tahiyatul masjid semua terima. Boleh katakan begitulah. Jadi yang kata tidak ada ni mana qada pun tidak ada. Itu yang jadi khilaf. Jadi setengah ulama kata kenapa tidak boleh, sedangkan Nabi ada laksanakan salat sunat itu. Dalam banyak riwayat, kalau dalam kita kata Sunan Nasa'i itu dalam perbincangan dalam syarah tu dibincang dengan panjang lebar. Setiap hadis tu dikemukakan. Di sini secara nikah. Pupuk mana pun dalam konteks ini, sebab untuk bincang tentang khilaf ni kita bincang dalam, sebab saya bermaksud bila habis kita nak bincang juga fiqh empat mazhab tu. Di situ kita boleh nampak lah mana setiap yang ada khilaf tu akan dikemukakan. Misalnya di sini Imam Syafi'i, dan dalam mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahawa salat sunat selepas asar ni tidak ada. Kalau qada tu ada. Tahiyatul masjid tu ada. Maknanya salat sunat tu ada, tapi salat sunat setengah tu salat sunat dia panggil berkait dengan keperluan. Bila masuk masjid, keperluan di situ adalah salat tahiyatul masjid, tak kira lah waktu asar ke waktu lepas subuh. Adalah begitu. Tapi kalau untuk salat hajat ni mana akan datang, yang berkait dengan hajat akan datang. Itu tidak ada. Dan mazhab Syafi'i tidak diterima. Kita kata kalau salat sunat tahiyatul masjid tu hajat pada waktu itu. Keperluan pada waktu itu. Boleh. Tapi kalau keperluan itu berkait dengan akan datang, tak berlaku lagi, kita sebut sebagai salat hajat lah. Itu tidak boleh. Dan mazhab Syafi'i pun tidak boleh begitu. Itu yang dimaksud Ibnu Mas'ud kata begitu. Di antara salat sunat lain yang diperselisihkan oleh Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud ialah salat sunah Jumaat. Rabi' menghabarkan kepada kami, ia berkata, Imam Syafi'i telah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mengerjakan salat setelah salat Jumaat hendaklah dia melakukan 6 rakaat. Bagi Imam Syafi'i, mana selepas salat Jumaat ada salat sunat 6 rakaat. 6 rakaat itu. Di antara perbezaan pendapat antara Malik dan Syafi'i radhiyallahu anhuma tentang bacaan pada salat 2 hari raya dan salat Jumaat, sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahawa kami tidak mempedulikan tentang surah apa sahaja yang dibacakan. Jadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, mereka juga berlaku khilaf berkenaan dengan salat 2 hari raya dan salat Jumaat. Mana Imam Malik kata baca surah apa pun tak apa. Tapi Imam Syafi'i dia lebih kata sunat baca surah tertentu. Itu khilaf. Baca surah semua kena baca, cuma Imam Malik bagi dia tidak
tidak ada penentuan surah mana. Tapi Imam Syafi'i seolah dia ada penentuan surah-surah tertentu. Berdasar pada riwayat ada Nabi baca. Di situ berlaku khilaf. Imam Syafi'i berkata, apabila kalian tidak melihat bahawa kami menyukai salat 2 rakaat sebelum fajar, salat witir dan 2 rakaat salat setelah salat maghrib. Apakah kalian tidak melihat bahawa kami menyukai salat 2 rakaat sebelum fajar? Maknanya Imam Syafi'i kata, kami terima bahawa salat 2 rakaat sebelum subuh tu ada, salat witir tu ada, dan 2 rakaat salat setelah salat maghrib tu ada. Tu. Sebab salat maghrib ni, sebelum salat maghrib tu khilaf juga di kalangan ulama. Ada ke tidak salat sunat qabliyah maghrib itu? Itu termasuk perkara khilaf. Tetapi kalau berkenaan dengan ba'diyah subuh dengan ba'diyah asar, boleh dikatakan tidak ada. Boleh dikatakan tidak ada. Semua ulama timur. Kecuali dalam bentuk qadha seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, begitu asasnya begitulah. Jadi berbalik dengan perkara tadi, dalam solat Jumaat, dalam solat kita kata 2 hari raya, dalam mazhab Syafi'i ni dia ada surah-surah tertentu lah yang dikatakan lebih aula dibaca. Bukan menafikan boleh baca surah lain. Tapi kalau Imam Malik dia kata tak ada penentuan. Surah mana pun sama saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita ni dia macam ada lah kenyataan itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun setahu saya dia tidak sepakat juga. Cuma dia katakan lebih aula saja. Tidaklah ditekankan sehingga tidak boleh baca surah lain. Itu tidak begitu. Imam Syafi'i pun dia tidak kata begitu. Cuma dia kata lebih aula dibaca surah-surah tertentu. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan dia ada beberapa perkara tajuk sebelum ini yang saya ada tinggalkan tu, insya-Allah sesi akan datang saya akan perjelaskan. Sebab dia ada beberapa perkara yang perlu disemak lah. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.